Suaran FM 107.9 bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Spectrum Pagi bernama Radio. Siaran di waktu ini untuk Klinik Cukai bersama dengan saya Irfan Faruqi, yang mana seperti kita semua maklum, bermula 1 Mac 2022, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Hasil telah membuka borang nyata secara e-filing untuk diisi oleh pembayar cukai. Ramai yang risau belum bayar cukai yang tinggi sekiranya mereka melaporkan semua jenis pendapatan kepada Hasil, termasuk pendapatan yang diterima daripada pekerjaan sambilan seperti perniagaan online yang kini semakin banyak diceburi ramai individu untuk menambah pendapatan. Tetapi, adakah anda tahu anda mungkin langsung tidak dikenakan cukai atau jumlah cukai yang dikenakan hanya sedikit sahaja setelah mengambil kira apa-apa tolakan? Jadi, program Klinik Cukai di Bernama Radio pagi ini kita bersama-sama sekali lagi dengan pegawai daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia untuk mengurangkan kerisauan anda dengan berkongsi cara mengurangkan cukai perlu dibayar menggunakan pelepasan cukai pendapatan. Ambil peluang, tuntut pelepasan cukai. Nak tahu lebih lanjut, bersama-sama dengan kita di talian ketika ini Encik Muhammad Nasir Muhammad Nazri, merupakan pegawai perhubungan awam Hasil Careline, Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Terima kasih bersama kami di pagi ini di Bernama Radio, Encik Nazri. Encik Nasir, sorry. Terima kasih DJ Irfan ya. Ya, saya Encik Nasir. Encik Nasir, di awal ini kita tanyakan berkenaan dengan ambil peluang tuntut pelepasan cukai. Apa yang dimaksudkan dengan kenyataan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu terima kasih juga kepada pihak Bernama Radio dan juga DJ Irfan ya untuk sesi perkongsian bersama Klinik Cukai sekali lagi pada hari ini ya. So untuk makluman rakan pendengar Bernama Radio sekalian, program Jom Klik untuk tahun taksiran 2021 telah bermula pada 1 Mac 2022 yang lalu ya. Hari ini saya akan berkongsi mengenai info yang saya kira seperti mana yang pihak DJ Irfan maklumkan lah ya, untuk cara-cara mengurangkan cukai perlu dibayar dengan menggunakan pelepasan cukai yang layak dituntut oleh seseorang individu. Okay, fokus perbincangan saya hari ini, DJ Irfan dan juga rakan pendengar di Bernama Radio adalah mengenai individu yang makan gaji. So, individu yang makan gaji ni biasanya mereka perlu laporkan dengan borang BE ya. So, borang BE untuk individu ni sepatutnya dihantar bermula 1 Mac 2022 sehinggalah 30 April nanti. Okay, saya suka juga nak ingatkan dan saya percaya semua maklum, untuk individu yang makan gaji, mereka sebenarnya layak dikenakan cukai dan sudah pun mempunyai potongan cukai bulanan PCB ya. Dan ramai juga confused bila dia dah ada PCB, dia tak perlu lapor cukai. Suka untuk saya ingatkan di sini, PCB berkenaan adalah cukai anggaran. Dia masih lagi anggaran, dia belum lagi menjadi cukai sebenar. Kenapa dia jadi anggaran? Sebab kami di pihak Lembaga Hasil khawatir majikan di luar sana adakah telah maklum tentang segala tanggungan yang dibelanjakan oleh pihak pembayar cukai. Contohnya, kalau pembayar cukai itu telah pun berkahwin, kan, adakah dia punya pasangan tu bekerja atau tidak? So, dua, kalau pun mereka dah ada anak, adakah anak tu telah dilaporkan kepada majikan? Adakah majikan telah ambil kira? So, kalau pun majikan dah ambil kira, adakah anak berkenaan telah diasingkan mengikut jenis umurnya 18 tahun ke atas dan sambung belajar lagi, yang bawah 18 tahun kan? Dan kadang-kadang majikan tak maklum kalau tuan-tuan ada buat perbelanjaan peribadi ya, gaya hidup tu. Contoh ada beli peralatan sukan ke, ada belanja internet ke, beli handphone ke, laptop ke kan. Kadang-kadang majikan tak maklum. So ini yang kami di peringkat Lembaga Hasil maklumkan. So tuan-tuan perlu ambil peluang dan tuntut pelepasan cukai yang layak ini supaya cukai sebenar tuan-tuan boleh dikira. Dan saya percaya jika tuan-tuan ada buat pembelanjaan ini, so cukai sebenar berkenaan adalah lebih kecil daripada total jumlah PCB yang telah pun dipotong oleh majikan. Itu saja. Untuk itu, apakah dia tips jimat cukai? Ini yang penting, nak jimat cukai kita ni, Tuan Nazir. Okey, untuk tips ni mudah je sebenarnya. Sebab berdasarkan apa yang saya cakap tadi, so kita ada satu apa orang kata hipotesis lah yang kita boleh katakan ya. Lebih tinggi pendapatan cukai bercukai tuan-tuan, semakin lebih tinggi dia punya cukai nanti.
So sekarang ni nak mengurangkan pendapatan bercukai itu, tuan-tuan kena tuntut pelepasan-pelepasan yang nanti kita akan bincangkan sekejap lagi. Ya? So 4 tips yang boleh saya kongsikan untuk pagi ini. Yang pertama sekali adalah tuan-tuan rakan pendengar perlu pilih jenis taksiran yang tepat. Untuk pastikan pelepasan-pelepasan yang tepat juga diperoleh dan layak dituntut. Ya? Yang keduanya, tips kedua adalah mesti optimumkan tuntutan pelepasan yang boleh dituntut. Ya? Yang ketiga, optimumkan potongan derma dan sumbangan. Yang keempat adalah optimumkan dengan rebate. Saya kira itu 4 tips yang paling penting, cara-cara untuk mengurangkan pendapatan bercukai supaya cukai kena dibayar. Ya, dan tadi Encik Nasir juga sebut tentang pemilihan jenis taksiran. Jadi penerangan lanjut berkenaan dengan hal itu. Kenapa pemilihan jenis taksiran yang betul boleh mempengaruhi cukai yang dikenakan, ya, Encik Nasir? Okey, terima kasih. Soalan yang baik juga sebab kami saya lah di peringkat hasil K-Line ni banyak juga terima panggilan daripada pembayar cukai yang bertanya tentang jenis taksiran. Sebab jenis taksiran kami di dalam borang cukai, kalau nak isi filing tu, tuan-tuan boleh semak taksiran. Kita ada taksiran bersama atas nama suami. Ada taksiran bersama atas nama isteri. Ada juga taksiran diri sendiri di mana pasangan berkenaan ada pendapatan, dia ada punca pendapatan dan juga ada, kalaupun dia ada pendapatan itu kepada UMKM. So dekat sini ada 4 jenis. So bersama tadi, bersama atas nama isteri ataupun bersama atas nama suami. Kenapa dia jadi berbeza tu? Disebabkan oleh jenis-jenis pelepasan yang boleh dituntut. Sebab kita, Tuan Irfan, kita ada pelepasan-pelepasan yang hanya seorang wanita saja boleh tuntut. So kalau dia nak wanita tuntut, isteri tuntut, dia boleh buat taksiran bersama atas nama isteri. Okey, begitu ya. Cuma saya nak terangkan sedikit perbezaan. Apakah beza taksiran bersama dengan taksiran berasingan ni? Sebab sangat ramai orang confused ya. So tak mudahnya macam ni, tuan-tuan yang akan dengar di bernama radio ya. So untuk taksiran bersama, biasanya untuk pendapatan isi rumah yang kecil. Maksudnya gaji tuan-tuan sebagai suami, puan-puan sebagai isteri bila disatukan tu masih kecil. Contohnya saya ambil kira masih lagi 4,000. Kecil lah tu kan. So dia satukan. So kenapa dia nak satukan tu? Ada beberapa syarat. So kita dekat lembaga hasil ada letakkan 4 syarat utama ya untuk tuan-tuan nak claim ataupun nak pilih jenis taksiran bersama. Syarat yang pertama, untuk tahun taksiran berkenaan, tuan-tuan dan puan-puan mestilah sebagai pasangan suami isteri yang sah. Masih lagi sah suami isteri pada tahun taksiran berkenaan. Contoh tahun 2021 sehingga 31 Disember masih lagi suami dan isteri yang sah. So syarat yang kedua adalah kedua-dua suami dan isteri berkenaan mestilah mempunyai pendapatan. Ada income lah. Suami ada income, isteri pun ada income. Dan kedua-dua berkenaan mesti ada nombor cukai. Okay, kalau tak ada nombor cukai, boleh daftarkan nombor cukai. Tak ada masalah. Yang ketiga, salah seorang daripada pasangan berkenaan, suami atau isteri, mestilah seorang warga negara Malaysia. Dia mesti seorang warga negara Malaysia. Yang keempat, taksiran bersama ni hanya boleh dibuat dengan satu isteri sahaja. Ini untuk kes-kes yang poligami lah. Kita benarkan hanya untuk satu isteri saja. Dia tak boleh combine semua. Kalau dia combine semua, maksudnya nanti dia bukan lebih besar. Kan? So, kita benarkan hanya untuk satu isteri sahaja. Okay, saya bagi contoh. Ya. Contoh, jika seorang suami, dia pilih taksiran bersama atas nama suami. So, bila dia pilih atas nama suami, so, suami ni dia akan layak pelepasan diri sebanyak RM9,000. Dia juga layak pelepasan isteri RM4,000. Sebab dia dah satukan ya. So apa tanggungjawab si isteri pula? Isteri ini masih perlu lapor e-filing dia. Dia masih perlu lapor e-filing. So once dia lapor e-filing, dia kena pilih taksiran bersama atas nama suami jugalah. Sebab si suami dah pilih taksiran bersama atas nama suami, so dia pilih juga taksiran bersama atas nama suami. Tapi dia laporkan pendapatan tu sebagai sifar. Kenapa sifar kosong? Sebab suami tu dah ambil pendapatan dia. Dia dah combinekan tadi ya. Tapi si isteri ini perlu masukkan amount gaji dia tu di dalam jumlah pendapatan yang dipindahkan bagi taksiran bersama. Dekat mana jumlah ni boleh tuan-tuan nampak adalah dekat bahagian bawah, bahagian pendapatan ya. Buka dekat kolom pendapatan, tengok dekat bahagian bawah kita ada dekat bahagian jumlah pendapatan yang dipindahkan. So isteri perlu isi kat ruangan tu, lepas tu terus hantar borang macam tu. Salah ya. Itu untuk pendapatan jenis taksiran bersama.
So jenis yang kedua pula adalah jenis taksiran berasingan. So apa beza taksiran berasingan dengan taksiran bersama? Taksiran bersama tadi kita dah tahu dia pendapatan isi rumah kecil. So taksiran berasingan ini khusus untuk suami dan isteri yang mempunyai pendapatan isi rumah yang besar. Suami bergaji besar, isteri pun bergaji besar. So kita cadangkan di perkhidmatan ini untuk mereka memilih taksiran berasingan. Supaya setiap suami tadi layak dia punya pelepasan individu RM9,000. Isteri juga layak pelepasan RM9,000. Tak perlulah dia combinekan, nanti pelepasan isteri hanya RM4,000 saja rugi. Kan? Itu yang kita cadangkan di peringkat state. So jenis taksiran yang terakhir adalah diri sendiri. Diri sendiri ni DJ Irfan, so dia merujuk kepada individu yang bujang ataupun dia janda, dia duda, dia balu kan, ataupun si mati. Si mati ni fokus kepada pendapatan-pendapatan yang si mati telah terima ketika dia hidup. So borang tu perlu diisi lah. Ya? Dan ada juga diri sendiri perlu dipilih bila mana dia punya pasangan iaitu tiada pendapatan langsung. So dia punya isteri tak bekerja kan, ataupun dia ada pendapatan, tapi pendapatan tu dikecualikan. Itu yang saya boleh kongsikan untuk jenis taksiran yang dipilih dan boleh menyebabkan pelepasan itu berbeza. Ya, soalan selingan Encik Nasir, untuk isteri itu boleh pilih ke isteri 1, 2, 3 ataupun 4? Boleh, dia boleh pilih, yang penting satu isteri saja I see. kalau nak buat taksiran. Baik, itu untuk mereka yang terkesan ataupun berkaitan lah ya. Dan soalan seterusnya Encik Nasir, kita nak bangkitkan juga berkenaan dengan pelepasan baharu yang boleh memberi kesan kepada jumlah cukai yang dibayar. Untuk tahun taksiran 2021, apakah senarai yang boleh kita kongsikan dengan pendengar waktu ini? Okey, terima kasih. Sebab soalan pelepasan ni soalan glamour ya. Sebab kita di Malaysia ini sentiasa ada ketika bajet diumumkan oleh Perdana Menteri kan. So pelepasan ni memang pelepasan sentiasa berubah setiap tahun ya. Tapi saya percaya kenapa kerajaan dibuat biasanya untuk juga kelebihannya untuk masyarakat di Malaysia ya. Kelebihan masing-masing untuk memastikan kemakmuran negara kita sentiasa terjaga. So saya nak kongsikan bagi tahun taksiran 2021 ni pelepasan yang dibenarkan adalah 26 ya DJ Irfan. Ada banyak untuk tahun taksiran 2021. Untuk kesemua 2026 ini, saya menggalakkan juga tuan-tuan untuk semak di dalam kita punya portal rasmi lembaga hasil ya. Boleh semak di sana dan tuan-tuan boleh dapati apakah setiap satu pelepasan-pelepasan yang telah pun diberikan oleh pihak kerajaan untuk dan ini. Suka untuk saya kongsikan di masa ini DJ Irfan adalah pelepasan-pelepasan baru supaya pihak pendengar boleh faham dengan baik bagaimana mereka nak tuntut ya pelepasan-pelepasan yang telah pun ditawarkan untuk tahun taksiran. Yang pertama sekali adalah perbelanjaan rawatan perubatan, keperluan khas dan juga penjaga ibu bapa. Okey, pada tahun 2020, tahun taksiran 2020, 5,000 sahaja kita punya pelepasan ya. Tahun 2021 untuk ibu bapa punya rawatan perubatan ini dah jadi RM8,000. Besar. So 3,000 ini bila kita tambah, sebenarnya kalau tuan-tuan simak semula, tahun 2020 kita ada pelepasan ibu bapa. Seorang ibu layak RM1,500, seorang bapa layak RM1,500. So itu sehingga tahun 2020 saja. Banyak juga yang buat kesilapan ni untuk tahun taksiran 2021 ya. Sudah tidak ada lagi pelepasan ibu bapa untuk tahun taksiran 2021. Kita hanya beri tambahan kepada rawatan perubatan ibu bapa sahaja. So kalau dia ibu bapa tak sakit ke apa ke, memang tak ada risk yang tertunjuk, memang tak layak lah untuk tuntut rawatan perubatan ya. Saya kira pihak pendengar maklum dan faham tentang jenis-jenis pelepasan ibu bapa ni ya. Keduanya DJ Irfan, perkara baru ni di bawah yuran pengajian sendiri. So di bawah yuran pengajian sendiri, kalau kita tengok sebelum ini dia ada dua sahaja, iaitu kalau kita ni sama belajar dalam bidang selain sarjana dan juga doktor falsafah, dan ataupun kita sambung master sarjana dan juga doktor falsafah ya, dua sahaja. Tahun taksiran 2021 ini kerajaan beri lagi satu, iaitu khusus untuk meningkatkan kemahiran, upskilling ya, dan juga memajukan diri self enhancement dalam apa jua bidang kemahiran. Tapi dengan syarat bidang kemahiran berkenaan diiktiraf oleh Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran di bawah Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan tahun 2006.
Yang ini pun banyak persoalan telah pun diutarakan kepada pihak kami di HCK Line ya. Untuk makluman rakan pendengar, khusus ini sahaja terhad dia punya pelepasan RM1,000 ya. Di mana tuan-tuan nak semak senarai khusus-khusus yang telah pun diiktiraf dan juga dibenarkan di bawah Atap Pembangunan Kemahiran Kebangsaan. Tuan-tuan boleh Google www.myspike.my/platform awam. Saya ulang, www.myspike.my/platform awam. Saya harap rakan pendengar boleh semak di sana senarai khusus-khusus yang telah pun diiktiraf dalam bidang kemahiran ini ya. Bukanlah khusus-khusus biasa yang tuan-tuan pergi untuk claim ya. Okay. Seterusnya kita ada tambahan pelepasan baru untuk perbelanjaan suntikan vaksin. So perbelanjaan suntikan vaksin ini dia bersama dengan perbelanjaan untuk pemeriksaan full body medical check-up ya. Tahun lepas full body medical check-up ni 500 pelepasannya. Tahun ini full body medical check-up dan pemvaksinan diri, pasangan ataupun anak ini adalah RM1,000. Itu tambahan yang kita bagi. So cuma persoalan dekat sini kebetulan kita dekat dalam musim COVID-19 ni kan DJ Irfan. Betul. So ramai pendengar hanya maklum vaksin tu vaksin COVID. Dia sebenarnya boleh vaksin-vaksin lain. Kita di dalam nota penerangan kita ada maklumkan ya. Vaksin-vaksin yang kita benarkan ada 8, pneumokokal, HPV, influenza, tetanus, rotavirus kan. So ada banyak dekat situ, boleh rujuk dekat sana. Jadi tuan-tuan maklum apakah jenis vaksin-vaksin yang boleh dituntut sebagai pelepasan ya. Next lagi adalah ujian saringan COVID-19. So kita pun faham pada ketika COVID-19 melanda kan. So tahun lepas 2021 saya rasa sepanjang tahun tu kita asyik PKP je kan. So memang banyak sangat individu yang buat ujian swab COVID-19 termasuk dengan belian test kit ya. So kerajaan atas dasar prihatin membenarkan pelepasan sebanyak RM1,000 juga diberikan kepada individu yang membuat perbelanjaan untuk ujian swab ini dan juga belian test kit ya. So yang penting sekali tuan-tuan ada resit yang boleh dibuktikan terhadap semua perbelanjaan ini ya. Itu sangat-sangat penting sebab resit saja yang boleh tuntut. So kalau tuan-tuan ada sijil ke atau ada tak ada apa yang boleh membuktikan tuan-tuan membuat belian berkenaan ataupun buat swab tu, kita tak boleh bantulah untuk teruskan pelepasan berkenaan ya. Yang terakhir adalah tambahan pelepasan untuk gaya hidup khusus untuk aktiviti sukan. So kita pun percaya pada ketika COVID-19 ni ada banyak sangat rakyat Malaysia akhirnya buat aktiviti sukan di dalam rumah, di luar rumah kan, di dalam kawasan taman. So atas sebab itu akhirnya kerajaan memberi pelepasan baru untuk bahagian ini ya. Cumanya DJ Irfan pada ketika untuk nak tuntut gaya hidup khusus untuk aktiviti sukan ni, dia ada beberapa perkara yang perlu disemak semula ya. Sebab adakah kesemuanya boleh dibenarkan asalkan di aktiviti sukan? Tidak. So, suka untuk saya kongsikan di sini, satu kita benarkan untuk pembelian peralatan sukan. Dia mestilah sport equipment, bukannya pakaian sukan ya. So dia mesti sport equipment. So dua, dia boleh juga jadi bayaran sewa atau fee masuk fasiliti sukan. So boleh apa jua fasiliti sukan kan, contoh dia nak pergi gym ke, dia bayar. So benda berkenaan kita benarkan. Yang ketiga, fee pendaftaran dan penyertaan apa-apa pertandingan sukan yang penganjurnya mesti luluskan dan dilesenkan di bawah Pesuruhjaya Sukan di bawah Akta Pembangunan Sukan 1997. Untuk makluman DJ Irfan, so Pesuruhjaya Sukan di bawah Akta Pembangunan Sukan 1997 ini ramai juga yang call kita nak tahu dekat mana mereka nak semak ya. Saya kongsikan juga dia punya link dekat sini. Kalau tuan-tuan boleh catat juga, www.erosa.kbs Kementerian Belia Sukan.gov.my/carian. So tuan-tuan pergi dekat bahagian carian tu akan ada dua butang ya. So butang di sana tuan-tuan boleh semak sama ada sukannya yang diluluskan. Kalau tuan-tuan masuk pertandingan apa-apa kan, ada banyak run yang buat secara virtual. Lepas tu ada persatuan sukan. Untuk makluman rakan pendengar bernama radio, ada lebih daripada 12,000
persatuan sukan ataupun badan sukan yang telah pun berdaftar di bawah Pusurujaya Sukan ya. So ada sangat banyak, saya harap rakan-rakan pendengar boleh simak di website berkenaan untuk dapatkan pelepasan di bawah. Baik, itu tidak kurang 6 ya pelepasan cukai untuk tahun taksiran 2021 untuk makluman para pendengar sekalian. Dan Cik Nasir, kita 4 minit lagi. Dalam masa 4 minit ni kita nak tahu berkenaan dengan rebate cukai dan juga pesanan Cik Nasir kepada pembayar-pembayar cukai seluruh negara. Okey, terima kasih DJ Ifan. Okey, untuk bahagian rebate cukai ni, rebate kita ada 2 saja. So rebate dia satu untuk cukai pendapatan individu, di mana pendapatan bercukai tu mestilah kurang RM35,000. So, bila dia kurang RM35,000, rebate yang kerajaan bagi adalah RM400. So dia boleh dapat RM400 berkenaannya. Dengan syarat pendapatan bercukai tu, maksudnya jumlah penggajian dia tolak pelepasan pendapatan bercukai tu kurang RM35,000 dan dia boleh tuntut dia dapat rebate RM400 secara automatik isi borang ya. Yang keduanya, rebate cukai kita bagi ke atas individu Muslim ataupun pembayar cukai Muslim untuk zakat. Apa jua zakat lah. Kalau tuan-tuan ada buat zakat fitrah, ada buat potongan zakat pendapatan sebanyak 2.5% setiap tahun ya. So setiap orang yang Muslim kena bayar zakat pendapatan 2.5% ni. So semua pendapatan zakat ni, zakat emas ke, semua jenis zakat boleh dituntut dan dapatkan rebate ini ya. Yang kita kat Lembaga Hasil galakkan tuan-tuan untuk optimumkan tuntutan rebate ini. Yang terakhir adalah levy untuk pelepasan perjalanan umrah atau perjalanan tujuan bagi agama lain ya. So mereka boleh tuntut levy pelepasan ini. Untuk pesanan DJ Ifan, pesanan kepada rakan pendengar yang lain adalah tarikh tutup. Saya nak kongsikan tarikh tutup penghantaran e-filing untuk tahun taksiran 2021 bagi borang BE yang makan gaji ini adalah kalau ikut Akta Cukai 30 April 2022 ini. Tapi atas dasar kalau tuan-tuan buat secara e-filing, kerajaan tambah lagi masa 15 hari. So tarikh tutupnya adalah pada 15 hari bulan Mei tahun 2022. So kita galakkan pembayar cukai di luar sana yang makan gaji, silalah hantar borang BE secepat mungkin. So once tuan-tuan hantar, kita akan bagi pulangan refund jika layak dalam tempoh 30 hari daripada tarikh submission borang e-filing berkenaan ya. Okay, yang keduanya, DJ Ifan kita galakkan juga semua pembayar cukai di sana menyimpan dokumen-dokumen dan resit-resit penting untuk tujuan tuntutan pelepasan ya. Dan kami di Lembaga Hasil sering mengingatkan kepada pembayar cukai di luar sana untuk sentiasa berhati-hati dengan segala tindakan scammers ya. Sebab scammers pun berleluasa pada musim cukai ni. Kita pun berhati-hati. Kita sangat-sangat berhati-hati dan kita tak naklah pembayar cukai di luar sana menjadi mangsa kepada sindiket scam ni ya. Yang terakhir, kalau apa jua persoalan di peringkat pembayar cukai dan juga rakan pendengar bernama radio, bolehlah hubungi kami di Hasil Line 0389111000 ataupun boleh layari kami punya sosial media Lembaga Hasil dan Malaysia di Facebook, di Twitter dan juga di Instagram untuk dapatkan maklumat-maklumat yang lebih terkini dan lebih interaktif. Dan tuan-tuan boleh dapatkan informasi cukai yang lebih tepat lah saya rasa ya daripada pihak scammer ini. Saya kira itu saja DJ Ifan. Terima kasih. Terima kasih kepada Encik Muhammad Nasir Muhammad Nazri, Pegawai Perhubungan Awam Hasil K-Line, Jabatan Khidmat Korporat daripada LHDN. Pesanannya pasti saya nak tambah satu lagi. Encik Nasir, daftarlah nombor cukai. Dapat pendapatan yang daftar je nombor cukai. Sama ada cukup tak cukup dia punya hak tu, daftar je nombor cukai. Asalkan ada file cukai tu. Terima kasih kita ucapkan. Nanti nak buat bantuan pun senang kan, bantuan khas kerajaan. Ya, nak buat bantuan dan juga beberapa urusan kewangan, nombor cukai tu sangat penting dan sangat bantu. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada tamu kita, Encik Muhammad Nasir Muhammad Nazri, Pegawai Perhubungan Awam Hasil K-Line, Jabatan Khidmat Korporat LHDN. Dan seperti mana yang dimaklumkan tadi, talian dibuka di Hasil K-Line 0389111000 untuk pertanyaan lanjut sekiranya anda ada persoalan-persoalan lanjut daripada penerangan yang diberikan seperti tadi. Bagi anda terus dengarkan kami di Bernama Radio, stesen Berita Bisnes Pilihan Anda. Demikian tadi program Temu Bual Klinik Cukai bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Jom klik hasil sekarang. Terima kasih atas sumbangan anda kepada kesejahteraan negara. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Serendah FM 93.9 Bernama Radio, stesen Berita Bisnes Pilihan Anda.